KPM. Didik TV KPM. Macam mana nak baca ni? Aduh. Pening lah. Nak baca dari kanan ke dari kiri? Nak tanya siapa ya? Cikgu Fitri kan ada. Tanya Cikgu Fitri lah. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Menengah Rendah bersama dengan saya Lokman Hakim. Hari ini kita sangat seronok sebab kita bersama yang pertama jurubahasa isyarat kita, Cikgu Zaimi Zainal Abidin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Presin 181 Putrajaya. Apa khabar Cikgu Zaimi? Terima kasih Cikgu kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Yang kedua, kita bersama dengan Cikgu kita yang handsome, iaitu Cikgu Muhammad Khairun Fitri Ahmad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman Bentong Pahang. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Lokman sihat? Alhamdulillah, makin sihat Cikgu. Makin sihat, sama-sama kita makin sihat. Baik Cikgu, saya sebenarnya pening tadi untuk baca peta kan. Macam mana nak baca dengan dia punya lambang dia kan, dengan dia punya simbol yang pelbagai. Jadi hari ini ramai juga yang tertanya-tanya apakah kaitan gimmick yang saya lakonkan tadi dengan kita punya pembelajaran hari ini Cikgu. Silakan. Okey. Tadi gimmick tanya-tanya kan macam mana nak baca peta kan. Peta yang Lokman pegang tadi adalah peta topografi. Okey, nama dia peta topografi kan. Hari ini kita kena belajar, kita berkenalan bagaimana apakah yang dikatakan dengan peta topografi. Baik. Bagaimana kita nak baca, nak kenal dia. Tak kenal maka tak cinta. Betul. Lepas ni kita kenal dan cinta kepada peta topografi. Baik, sebelum kita nak berkenalan dengan peta topografi, jom kita berkenalan dahulu dengan murid-murid dalam talian. Saya difahamkan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bentong Pahang. Betul ke Cikgu? Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman Bentong Pahang. Maafkan saya. Jadi bolehkah Cikgu kenalkan mereka kepada kami? Okey, bersama kita pada hari ini di studio adalah ada beberapa orang murid dari SMK Sulaiman. Yang pertama kita ada Kam. Okey, lambai Kam. Okey Kam, lambai sikit. Lambai. Okey, kita ada adik Khalif Daniel, lambai Khalif. Kita ada adik Fahim. Okey, lambai. Dan seorangnya puteri bersama kita hari ini. Nama dia pun Puteri. Betul. Okey, lambai Puteri. Okey. Baik, terima kasih kepada adik Puteri, Kam, Fahim dan juga Khalif yang sudi bersama dengan kita. Tapi tak lupa jugalah kepada yang menonton dari rumah. Okey Cikgu, untuk segmen ini apakah yang ingin kita fokuskan terlebih dahulu? Kita fokus kepada pengenalan lah. Kita nak berkenalan dulu dengan peta topografi dan seterusnya lah kita akan terus meneroka satu persatu. Baik, jadi sebelum tu bagaimana murid-murid dalam talian kita? Boleh kita teruskan kelas pada hari ini? Okey, dah bersedia ke belum? Kalau bersedia tunjuk. Sudah. Mantap. Okey Cikgu, silakan. Saya teruskan. Okey. Hari ini kita nak tengok peta topografi. Seperti mana yang dipaparkan di slide yang saya paparkan, ada berapa banyak peta topografi ni, ada pelbagai mengikut kawasan. Kalau kawasan tu banyak hutan, banyaklah hijaunya. Betul. Kalau kawasan tu banyak kawasan pertempatan, maka kuranglah hijaunya. Dia pelbagai bentuk berdasarkan situasi sebenar dalam satu-satu kawasan. Contoh yang saya paparkan di sini adalah peta topografi. Okey, yang seterusnya kita tengok apakah maksud peta topografi ni. Kita nak tahu peta topografi ni apa sebenarnya betul. Okey, ada adik di rumah, ada adik di studio bersama kita pada hari ini Lokman Okey, mereka tentu tertanya-tanya apakah peta topografi ni, maksud dia. Okey, peta topografi menunjukkan keadaan bentuk muka bumi sesebuah kawasan. Macam mana rupa dia, macam muka kita lah kan. Ada yang rata, ada yang berbonggol kan, macam-macam bentuk muka bumi pun sama juga. Dia ada bentuk-bentuk yang tersendiri yang digambarkan dalam peta topografi. Yang kedua adalah
mempunyai garisan grid secara melintang dan menegak. Dia ada garisan yang sama, dia ada menegak dan ada melintang seperti mana yang saya tunjukkan kat sini lah. Okey, saya tunjuk kat sini. Okey. Contoh dekat Lokman pun ada. Ya, betul. Okey, peta dia ada garisan grid tu yang melintang dan menegak. Ni menegak. Ya. Okey, dan dia melintang. Apa tujuan dia? Kita akan tahu sebentar lagi lah. Baik. Satu persatu. Itu antara yang ada dalam peta topografi. Okey, apa perkara wajib yang ada dalam sesebuah peta topografi? Kita tengoklah ciri peta topografi. Okey, boleh faham ke laju sangat ke saya Lokman? Kalau laju boleh angkat tangan. Adik-adik di rumah angkat tangan jugalah. Ya, Mana betul. kan? Adik-adik di studio pun tanya, cikgu ustaz faham. Okey, setakat ni boleh faham ke Khalif? Boleh faham tak? Boleh lagi. Boleh lagi. Mantap. Boleh lagi, dan seterusnya akan terus fahamlah. Ya, betul. Okey. Saya teruskan. Boleh, Okey. cikgu. Ciri peta topografi. Peta topografi ni dia kena ada tajuk. Macam saya lah, saya pakai tanda nama. Betul. Okey, menunjukkan nama saya lah. Peta topografi dia ada nama dia. Nama dia tu apa maksud nama dia tu? Maksudnya menunjukkan kawasan itu kawasan di mana. Ya. Kalau tak ada lah kata kita dapat peta topografi, tak ada nama. Susah juga. Kita tak tahulah ini peta dekat mana. Sebab permukaan bumi kita ni sangat luas. Ya. Okey, sangat luas, kita tak boleh nak tahu dekat manakah lokasi yang dipaparkan dalam peta topografi. Yang kedua ada petunjuk. Petunjuk tu kalau kita tengok dekat peta topografi, okey, seperti mana yang dipaparkan oleh dekat pada meja Lokman tu, dia ada petunjuk kat tepi tu kan. Itu adalah ada simbol-simbol tertentu. Kita akan tengok simbol-simbol tu macam mana. Apa tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk memberi gambaran kepada orang yang melihat. Okey, ini apa? Okey, simbol ini apa? Dan dia ada skala. Skala tu menunjuk kepada keluasan ataupun jarak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, yang seterusnya dilukis menggunakan skala dan simbol-simbol tertentu. Dia ada simbol-simbol dia. Sebab kalau kita nak tulis semua dalam peta topografi dah pening dah. Betul. Okey. Yang seterusnya adalah menggambarkan ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya sesuatu kawasan. Yang ni pun nanti kita akan teroka satu persatu. Bagaimanakah yang dikatakan dengan ciri pandang darat fizikal dan apakah yang dikatakan dengan ciri pandang darat budaya. Itu adalah peta topografi. Jadi kita boleh faham. Lokman faham? Setakat ni Alhamdulillah saya faham. Adik-adik di studio kita boleh faham tak? Macam mana? Boleh Khalif? faham tak? Kalau faham, tunjuk tanda bagus. Nampak besar kali tunjuk bagus. Okey, faham. Dan saya yakin adik-adik di rumah yang menonton kita pada hari ini juga turut faham apakah yang dikatakan dengan peta topografi dan apakah ciri-ciri yang ada, ciri-ciri asas yang ada pada sesebuah peta topografi. Jadi kita nak tanyalah, dia orang dah kata faham betul. tadi. Tanda faham kena bertanya. Tak tanya sesat jalan. Kita nak elakkan adik-adik di rumah tu sesat jalan atau studio salah faham. Okey, untuk kita pastikan dan kukuhkan lagi pemahaman mereka, kita nak tanya sikit-sikit lah. Sikit-sikit je. Sikit-sikit je. Tak banyak. Okey, ini adalah peta topografi. Okey, kita nak tanyakan apakah wajib ada dalam satu-satu topografi. Mula-mula sekali wajib ada. Nak tanya adik-adik yang ada dengan kita di studio ni. Siapa nak jawab angkat tangan. Benda yang wajib ada cikgu wajib ada. Okey, siapa yang nak Puteri jawab? lah, sebab dia seorang je perempuan. Kita nak tanya dia. Apa ada dalam sesebuah wajib ada dalam Puteri. sesebuah peta topografi. Silakan Puteri. Tajuk cikgu. Tajuk cikgu, tajuk peta topografi. Bukan tajuk cikgu. Ya, betul. Okey. Ada tajuk. Ni, tajuk dia adalah peta Kuala Krau. Maksudnya kalau kita tengok peta topografi, ini peta Kuala Krau. Okey. Bagus, kita nak bagi satu bintang lah dekat satu bintang kat Puteri. Baik. Okey, yang seterusnya apa yang ada? Kam. Ada petunjuk. Ada petunjuk. Betul, ada petunjuk. Sebab kalau tak ada petunjuk, macam mana kita nak faham simbol-simbol yang wujud dalam peta topografi? Okey. Yang terakhir, atau yang terakhir lah. Tak nak yang terakhir sebab ada dua lagi tak jawab. Betul. Okey. Siapa lagi antara dua yang belum jawab tu, siapa nak jawab lagi? Apa yang ada dalam peta topografi? Okey. Silakan, Khalif. Kena ada skala. Kena ada skala, betul. Ada skala menunjukkan bahawa ukuran. Betul. Ukuran kita bandingkan ukuran sebenar dengan ukuran yang ada pada peta topografi. Kita nak bagi juga bintang. Last sekali, tak jawab tadi Fahim. Apa yang awak rasa ada dalam peta topografi ni? Perlu ada. Fahim, boleh?
Fahim jawab. Okey, Fahim? Boleh Fahim? Ada simbol-simbol tertentu. Ada simbol-simbol. Dekat dalam peta topografi tu ada simbol-simbol. Dilukis simbol-simbol dekat dalam tu. Okey, menunjukkan bahawa banyaklah benda yang ada dalam peta topografi ni. Semua 4 orang murid bersama kita ni boleh faham. Betul. Perkara asas berkaitan dengan peta topografi. Jadi murid-murid di rumah pasti juga turut faham untuk pengenalan kepada peta topografi. Okey, tahniah kepada murid-murid kita kerana dapat menjawab dengan jawapan yang betul. Dan sekarang cikgu, kita nak berehat seketika. Boleh cikgu ya? Boleh. Baik. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. Didik TV KPM. Kembali bersua dalam slot menengah rendah. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Zaimi Zainal Abidin dan juga Cikgu Muhammad Khairul Fitri Ahmad. Okey cikgu, untuk segmen ini kita nak belajar tentang apa pula Cikgu Fitri? Untuk segmen kali ini kita nak lebih mendalam berkaitan dengan peta topografi peringkat yang seterusnya lah. Okay, untuk kita bagi faham betul-betul berkaitan dengan peta topografi. Saya harap murid-murid di rumah dan murid-murid yang bersama kita pada hari ini di studio bersedia. Jadi kalau bersedia, tunjuk tanda macam biasa. Tanda bagus. Okey, menunjukkan bahawa kita teruskan kepada yang seterusnya. Okey. Terus sebenarnya kita akan tengok pada garisan timuran dan garisan utaraan. Apa dia garisan timuran dengan utaraan ni? Garisan timuran dan utaraan seperti yang saya maklumkan bahawa adanya garisan yang tegak. Betul. Ada yang garisan melintang. Yang tegak itu apa, yang melintang itu apa? Okey. Kita tengok yang melintang lah, kita ambil yang melintang dulu. Melintang ni, ni melintang. Maksudnya melintang, kalau kita tengok nombor pada slide yang saya paparkan sekarang, dia ada nombor 28, ada nombor 29, ada nombor 30, ada nombor 31, 32 dan seterusnya lah. Okey, itu melintang. Dan ada juga garisan yang menegak. Nombor dia menegak. Okey, 51, 52, 53, 54. Okey, ini yang dua ini adalah garisan timuran dan garisan utaraan. Tapi mana satu yang timuran, mana satu yang utaraan? Mungkin tertanya-tanya, tak apa, jangan keliru. Kita teruskan supaya kita boleh faham apakah yang dikatakan dengan garisan timuran. Sebelum cikgu tunjukkan, sebelum saya tunjukkan yang mana satu timuran, yang mana satu utaraan, kita kenal dulu apakah yang dikatakan dengan garisan timuran. Okey. Yang pertama adalah garisan grid yang dilukis secara menegak. Tegak. Okey, tegak. Okey, menegak. Garisan yang dilukis menegak, itu dipanggil garisan timuran. So ingat dalam minda adik-adik di rumah dan di studio, kalau tengok pada peta topografi ada garisan menegak, itu garisan timuran. Baik. Okey, kita tengok yang seterusnya nanti. Okey, garisan yang menunjukkan kedudukan satu tempat ke arah timur. Ke arah timur kan. Murid-murid pastinya telah pelajari arah mata angin. Kita ada timur, ada barat, ada utara, ada selatan. Okey, yang garisan yang menunjuk ke arah kanan. Kanan kita lah. Kita tengok peta, kita nampak peta di depan kita, belah kanan kita. Ni kan semua ada tangan kanan kan. Yang kanan itu adalah menunjuk ke arah timuran. Okey. Garisan grid dinomborkan dan nilainya semakin bertambah ke arah timur. Kita baca tadi contohnya 01, 02, 03, nilai dia bertambah. Betul. Okey. Boleh faham boleh faham, dia bertambah ke kanan awak, ke arah timur. Faham tu? Macam confused je. Macam berkerut je puteri. Kalau tak faham tanya. Boleh faham ke? Boleh, boleh. Okey. Ini adalah garisan timuran. Okey. Murid-murid pun pastinya boleh faham yang di rumah. Okey, kita pergi kepada yang kedua. Dari dua je, jangan cikgu banyaknya nak kena ingat. Tak, kita faham, pastinya kita ingat. Ada duanya.
timuran tadi dah kita dah faham dah. Okey, yang seterusnya yang kedua adalah garisan utaraan. Okey, utaraan garisan grid yang dilukis secara melintang. Garisan tadi melintang. Betul. Okey. Garisan yang menunjukkan kedudukan satu tempat ke arah utara. Kan melintang tadi, melintang yang pertama, melintang yang kedua, melintang yang ketiga, kan daripada bawah sampai ke atas. Dia ada melintang dia. Okey, menunjuk ke arah atas. Atas tu maksud dia apa? Utara lah. Okey, kan kita faham kalau bentuk badan kita ada kepala, ada kaki, betul, ada tangan kanan, ada tangan kiri. Di atas itu adalah utara. Okey. Yang seterusnya garisan grid dinomborkan dan nilainya semakin bertambah ke arah utara. Tadi kalau timuran dia makin bertambah ke arah timur. Yang ni dia pada atas bertambah. 01 dia naik atas, 02 dia naik atas, 03 dia naik atas lagi, 04 dia semakin bertambah. Itu dikenali sebagai garisan utaraan. Boleh faham ya? Lokman faham? Faham, cikgu? Ketua kepada murid-murid kita. Abang Lokman faham. Pastinya murid-murid di rumah dan studio pun fahamlah. Okey. Itu adalah tafsiran. Hari ini baru kita nak tengok kedudukan sebenar di peta topografi. Dalam peta topografi, manakah yang dikatakan dengan garisan timuran dan garisan utaraan. Kita tengok yang bawah dulu. Anak panah yang menunjuk ke arah kanan itu, okey, dia ada nombor bermula dengan nombor 28, diakhiri dengan nombor 32. Nombor dia kecil 28, besar 32. Ini dipanggil garisan timuran. Baik. Yang melintang kat bawah tu timuran. Okey, yang menegak ke atas, daripada bawah ke atas, anak panah yang berwarna biru. Okey, pada mula tadi saya tunjuk yang dua-dua merah kan. Kita nak bezakan, yang merah itu ke arah timuran, yang biru tu menghala ke atas dipanggil utaraan. Okey, nombor dia bermula dengan nombor 51 di bawah, semakin membesar diakhiri dengan nombor 55. So kalau ada nampak garisan grid yang melintang pada peta topografi, kita dah faham lah. Kalau nombor yang tu bergerak ke arah kanan, timuran. Betul. Bergerak ke arah atas, utaraan. Senang lah, cikgu. Senang. Betul. Yes. Cuma kadang-kadang kita terkeliru sebab kita tak dapat penjelasan yang betul. Yang tepat mungkin kali ni saya yakin, Lokman pun pasti yakin, murid-murid di rumah pasti faham. Dan pastinya lebih faham murid-murid bersama kita di studio pada hari ini. Betul. Jadi jangan kelirulah apa beza antara utaraan dengan timuran. Dua je. Betul. Okey. Baik, cikgu. Jadi itu nak dua tanya perkara. Jadi orang kata tanda faham kena tanya. Macam biasa, cikgu Okey. Kita nak bagi bonus lah. Dua je. Siapa cepat dia dapat. Okey, siapa cepat dia dapat. Okey, antara 4 orang nak tanya kan. Okey. Kita nak undur sikit. Undur sikit kan. Okey. Saya nak bukalah. Okey. Satu soalan pertama. Okey, garisan timuran. Berikan satu nombor garisan timuran yang murid-murid nampak dalam slide yang saya paparkan. Okey. Cepat. Satu contoh nombor garisan timuran yang sila angkat tangan. Murid-murid nampak di Fahim angkat tangan. Okey, laju Fahim. Semangat. Okey, semangat. 55. Berapa? 55. 55. Timuran. Timuran. Ke kanan dulu Fahim. Ke kanan dulu. Tak berapa faham tu? 32. 32. Dia ambil ujung sekali. Dia nak nombor yang besar. Betul. Okey, 32. Okey. Kita nak tanya soalan kedua tadi, timuran, utaraan. Berikan satu contoh nombor yang ada di garisan utaraan. Okey. Boleh? Siapa cepat je dapat juga? Okey. Serentak. Kita buat serentak dua orang tu, kita bagilah peluang kepada dua-dua, tapi kita dengar Khalif dulu. Okey, satu nombor. Khalif. Okey, 52. 52 betul. Tadi Kam pun nampak angkat tangan. Okey, berapa nombor Kam? 54. 54. Dua-dua lah. Alang-alang cikgu. Alang-alang. Sekali lah. Kesian Putri, sedih kat dia. Okey, Putri, boleh satu tahu, tak kisahlah. Utaraan ke timuran, sebut nombor dan nombor itu apa? 30. 30 utaraan. 30? Utaraan. Sekali lagi. Tak dengar.
30 garisan utaraan. 30 utaraan, ke kanan tu. 30 tu ke kanan. Kalau ke kanan, timuran ke utaraan? Timuran. Timuran dia. Dia confuse sikit. Dia terkesima sebab dia seorang Betul. perempuan. Okey. Terkejut. Tak apa, semua boleh Ya. jawab. Betul. Okey, dengan jawab. Ada faham, mungkin lepas ni kena bagi, kena polish sikit. Okey. Untuk lebih faham. Baik cikgu, Tak berapa baik. ganjaran yang ingin kita berikan kepada murid-murid kita? Semua orang dapat satu bintang setiap Satu orang. bintang. Satu bintang. Baik, sementara kita saya tak nak papar isikan. kan? Kita tak papar kan? Kita nak surprise. Simpan dulu cikgu. Simpan dulu. Baik. Okey. Sementara saya nak isikan bintang-bintang untuk murid-murid kita. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. Didik TV KPM. Dalam peta topografi, dia ada rujukan 4 angka dengan 6 angka. Tapi apa beza dia? Jangan pening-pening, jom kita tanyakan kepada cikgu kita, iaitu Cikgu Muhammad Khairul Fitri Ahmad. Okey, Cikgu Fitri. Ya. Apa beza rujukan 4 angka dengan 6 angka, Cikgu? Dia beza dia ada 4 nombor dengan 6 nombor. Okey, nak tahu lebih Okey. lanjut? Jom kita dengarkan. Okey. Jadi bagus, soalan yang bagus daripada Lokman. Okey, bagaimana kita nak bezakan 4 angka dengan 6 angka? Ya. Jawapan saya tadi 4 nombor dengan 6 nombor lah. Nombor angka Ya. tu Itu nombor yang lah. pertama, cikgu, Okey, pertama. Tujuan dia apa? Kita teruskan. Okey. Rujukan grade 4 angka dan 6 angka. Apakah yang dimaksudkan dengan rujukan grade? Kita faham dulu apakah yang dikatakan dengan rujukan grade. Baru kita pergi kepada 4 angka dan 6 angka. Okey. Apakah yang dikatakan yang dimaksudkan dengan rujukan grade? Dia kombinasi antara nilai garisan timuran dengan nilai garisan utaraan pada titik persilangan. Apa tu titik persilangan? Kan kita ada tadi, kita belajar ada garisan melintang, Betul. ada garisan menegak. Dia pastinya bertemu. Ya. Yang bertemu itu dipanggil titik persilangan. Nak senang, garisan yang tegak, garisan yang melintang, dia bertemu. Dia bertindih antara satu sama lain. Itu adalah titik persilangan. Okey. Faham ya? Faham ya? Murid-murid di rumah, murid-murid di studio faham ya? Titik persilangan, pertemuan antara garisan timuran dan garisan utaraan. Okey. Tak faham utaraan timuran, kita faham melintang dan menegak. Menegak, betul. Okey. Teruskan, nilai garisan timuran hendaklah dibaca dahulu, diikuti dengan nilai garisan utaraan. Baca yang bawah dulu, baru baca yang tepi. Nak senang kan? Peta topografi dari nombor dekat bawah dengan kat tepi. Baca yang bawah dulu ataupun barulah yang tepi. Ada setengah peta topografi dari nombor atas bawah, kiri dan kanan. Okey, nak senang baca yang atas dulu ataupun baca yang bawah dulu, baru baca yang kiri ataupun baca yang kanan. Okey. Yang seterusnya adalah terdapat 2 cara untuk menyatakan rujukan grade, iaitu rujukan grade 4 angka dan 6 angka. Seperti mana yang kita maklum tadi, apakah yang dikatakan dengan 4 dan 6? Kita teruskan. Okey, 4 angka. 4 angka ni yang paling senang sebenarnya. Tapi berhati-hati, kadang-kadang kita tersalah faham. Betul. Menyebabkan kita terkeliru dan melakukan kesilapan dalam membaca rujukan grade 4 angka dalam peta topografi. Boleh Khalif okey? Okey. Sesuai digunakan untuk menentukan kedudukan satu kawasan yang luas dalam segi 4 grade. Apakah yang luas? Contoh, ada kawasan hutan. Okey. Dalam satu petak peta topografi itu hutan je. Ia sesuai dibaca menggunakan rujukan grade 4 angka. Dia senang ceritalah, kita guna bahasa yang bahasa pasar, bahasa yang kita sembang. Okey, macam mana dia katakan 4 angka ni? 4 angka ni 4 nombor, 2 nombor di garisan timuran dan 2 nombor di garisan utaraan. Dia ada 2 nombor kan, 01 dekat bawah. Betul. Kan tepi 01 juga. So dia menjadikan dia 4 angka. Faham. 01. Dia kawasannya luas, contoh hutan ataupun kawasan paya. Okey, sesuai digunakan rujukan grade 4 angka sebab dia tak ada satu kedudukan yang tepat. Dah katalah kalau rumah dia kecil je. Dia perlu yang lebih
khusus untuk kedudukan tersebut. Tapi kalau hutan kat sana hutan, kat sini hutan, mana-mana pun hutan. Okey, dia luas sesuai digunakan rujukan grade 4 angka. Okey, contohnya kawasan pertempatan. Kan kalau kawasan bandar, contohnya bandar Kuala Lumpur, semua pertempatan. Okey, taman perumahan contohnya, luas kawasan taman perumahan. Dia tak ada tempat yang sharp ataupun tertentu. Okey, dia luas. Itu sesuai digunakan rujukan grade 4 angka. Okey, bagaimana pula dengan rujukan grade 6 angka? Digunakan untuk menentukan kedudukan satu objek atau ciri geografi yang lebih kecil dengan spesifik. Okey, contohnya sekolah, masjid, puncak bukit, kilang. Contoh saya ambil masjid. Masjid tepat dalam kedudukan dalam peta topografi, dia ada menyatakan adanya simbol masjid dan petunjuk dia ada tulis masjid. Okey, kita nak tentukan kedudukan masjid dekat mana dalam peta topografi, kita gunakan rujukan grade 6 angka. 6 angka tu merujuk kepada ada 3 nombor di bawah, ada 3 nombor di atas, di tepi, di kiri. Okey, tadi cikgu cakap 2 je, yang ni 3. Macam mana tu? Nanti kita akan teroka satu persatu supaya kita boleh fahamlah. Boleh ke murid-murid di studio? Boleh kita teruskan? Boleh. Senyum. Senyum sikit. Lama dah tak tengok senyum ni. Hari ni tak tengok senyum, tak jumpa. Manis senyumannya. Semanis senyuman murid-murid kita. Pastinya murid-murid di rumah pun turut tersenyum. Okey, melihat kaca TV. Okey, kita faham sama-sama. Okey. Jadi kita tengok dulu contoh rujukan grade 4 angka dan 6 angka. Kita kena bagi contoh baru murid-murid faham. Baru Lokman faham. Ya, cikgu. Okey. Kita tengok 4 angka. Okey, ini contoh satu kawasan. Okey, contoh kawasan dia Kampung Paya. Okey, rujukan grade dia adalah 3153, dia ada 4 nombor. R tu merujuk kepada rujukan, G tu merujuk kepada grade. Lepas tu kita tulis RG. Okey, 3153, 4 nombor menunjukkan bahawa kawasan yang dinyatakan dalam peta topografi yang diberi contoh seperti paparan sekarang adalah Kampung Paya. Kampung Paya ni luas. Dia ada banyak rumah dekat Kampung Paya ni, menunjuk kepada satu perkampungan yang luas. So kawasan yang luas, kita gunakan rujukan grade 4 angka. Kalau 6 angka, kita bagi contoh paparan di sini juga. Kita nak tentukan kilang. Kilang dia spesifik. Kecil kilang tu, taklah seluas Kampung Paya. So kilang rujukan grade 6 angka dia adalah 314533. Ni murid-murid akan terkeliru juga. Nah, cikgu sebut ada 2 nombor dekat bawah, ada 2 nombor dekat tepi. Mana datangnya lagi 2? Kan? Kita tertanya-tanya. Bagus. Bila timbulnya sifat tertanya-tanya tu, kita nak tahu. Bila kita nak tahu, kita akan cari dan faham, dan akhirnya kita akan tahu. Okey, kita tengok satu persatu bagaimana kita nak tentukan. Dia agak teknikal sikit. Okey, teknikal sikit tapi tak apa. Okey, saya akan berikan penerangan yang pastinya murid-murid di studio dan rumah akan memahaminya. Okey, tengok dulu membaca rujukan grade 4 angka. Macam mana kita nak baca? Okey, saya bagi contohlah Kampung Raya. Kampung Raya, untuk langkah 1, kita nak tentukan rujukan grade 4 angka dia. Langkah yang pertama adalah dengan tentukan segi 4 grade bagi kedudukan Kampung Raya dalam peta topografi. Langkah 1, kita nak tentukan dekat mana Kampung Raya tu. Kita bulat, tu dia Kampung Raya. Kita dah tentu kan, kita dah faham. Kita nak cari kawasan ni, bukan kawasan lain. Bukan kampung Gombak ke, bukan kampung Bunga ke, bukan kampung Cepaka, tapi Kampung Raya kita tentukan. Kita dah tahu dah itu tempat yang kita nak tentukan, dan kita teruskan kepada langkah yang kedua. Okey, langkah kedua adalah dengan rujuk nilai garisan timuran dan nilai garisan utaraan seperti mana yang telah kita fahami. Timuran dekat bawah, utaraan dekat tepi. Okey, yang bawah kita tengok nombor 31. Okey, dan nombor 53 utaraannya. Okey. Mungkin murid-murid terkeliru. Tak faham kan? Okey, kan kita tengok ada petak ni, satu petak ni saya ambil contoh di sini, ada nombor 31 dan ada nombor 32 dan ada nombor 53 dan ada 54. Nombor mana yang kita nak tentukan? Kita ambil dalam satu petak tu sudut kiri bawah. Okey, nombor 31 dengan nombor 53 itu diduduk di kiri dan di bawah dalam petak, satu petak ni. Okey, bukan nombor 54, sebab nombor 54 dia duduk di atas. Okey,
Nombor 32 dia tak boleh ambil sebab dia duduk di belah kanan. Kita ambil sebelah kiri dan bawah. Baik. So kita kena pasti untuk langkah yang kedua ini kita tahu dah. Kita dah tentukan nombor dia 31 dan 53 untuk kita jadikan sebagai rujukan grade 4 angka. Kita pergi kepada langkah yang ketiga, terus kita tentukan baca nilai garisan timuran dan garisan utaraan yang berkenaan. Siapa nak tolong baca kan? Kita tak dengar pun suara murid-murid kita. Kita macam kita berdua je. Kita tak dengar lah suara murid-murid kita. Okey. Boleh tak siapa tolong bacakan rujukan grade 4 angka bagi Kampung Raya ni? Boleh tak? Siapa nak jawab? Cepat. Ngantuk ke? Tak kan? Cepat. Adik-adik. Siapa? Okey. Khalif. Okey, silakan Khalif. RG 3153. RG 351 betul. Tahniah. Okey, tahniah adik Khalif. Okey, kita dah faham lah. Maksudnya kita ambil nombor di bawah, garisan timuran dia adalah 31 di sebelah kiri. Okey, dan nombor 53 di bawah garisan utaraan dia adalah 53. Kita gabungkan kedua-dua utaraan timuran dan utaraan, kita dapat nombor 3153 merujuk kepada 4 angka. Baik. Faham Faham? Adik-adik di rumah faham? Tunjukkan tanda bagus duduk kat kaca TV anda menunjukkan bahawa anda faham. Okey, kalau faham saya teruskan lagi. Okey. Laju sangat ke? Boleh cikgu? Boleh. Okey. Membaca rujukan grade 6 angka. Tadi 4 dan 6 angka. Ni murid-murid akan tertanya-tanyalah bagaimana wujudnya lagi 2 nombor. Sedangkan tadi ada 4 nombor yang 4 angka je. Bagi datang mana lagi 2 angka. Okey, kita tengok langkah yang pertama. Kita ikut step. Macam kita berjalan, kita kena ada langkah dia supaya langkah kita itu ataupun perjalanan kita itu teratur. Okey, langkah yang pertama adalah perhatikan kedudukan kilang dalam segi 4 grade 3153. Kita dapat lah 3153 ada kilang. Okey, ada kilang dekat situ. Kita nak tentukan kilang ni sebab kilang tadi tempat yang spesifik. Ya, betul. Okey, Kampung Raya tadi tempat yang luas. Okey. Tengok, bahagikan jarak di antara garisan timuran 31 dan 32 kepada 10 bahagian yang sekata dan nomborkannya dari 0 hingga 10. Kat sini 31 dengan 32 ni kita kena buat garisan kecil. Garisan kecil. Nak guna apa garisan kecil ni? Pembaris cikgu? Bagus. Baru nak tanya adik kan. Kalau mana jawab, gunakan pembaris. Okey, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita dah tentukan dah kilang tadi. Kita dah buat dah garisan-garisan kecil di garisan timuran 3132. Okey, bahagikan pula jarak di antara garisan utaraan 53 dan 54 kepada 10 bahagian yang sekata dan nomborkannya dari 0 hingga 10. Yang ni pun sama juga seperti mana garisan timuran yang kita lakukan terlebih dahulu tadi. Kita lakukan perkara yang sama di garisan utaraan. Okey, dah dapat dah. Kita terus kepada langkah yang ketiga. Kita dapatkan titik persilangan garisan timuran dengan garisan utaraan yang merentas kilang. Kita buat satu garisan. Timuran satu garisan, utaraan satu garisan, kita akan dapat satu titik persilangan. Okey, dan kita boleh tentukanlah berapakah nombor yang sesuai kita gunakan untuk rujukan grade 6 angka. Ini titik pertemuan ni. Langkah yang terakhir, langkah yang keempat adalah dengan nilai garisan timuran ialah 314 dan nilai garisan utaraan ialah 533. 314, 533. Seperti garisan yang berwarna merah yang dipaparkan dalam slide sekarang. Itu menunjukkan bahawa garisan timuran ni adalah 314, garisan utaraan dia adalah 533. Maka terhasillah rujukan grade 6 angka iaitu 314, 533. Dapatlah rujukan grade 6 angka. Itulah dia rujukan 6 angka 6 cikgu angka. Kita nak tanyalah. Kita nak kukuhkan pemahaman murid-murid yang berada bersama kita di studio. Kita nak tengok, kita akan tentukan 4 buah kawasan bersesuai dengan 4 orang murid yang bersama kita pada hari ini. Kita ada Kampung Sawah, kita ada Kampung Nibong, kita ada Kampung Ayu, ada Kampung Pulau. Kalau kampung-kampung ni merujuk pada kawasan apa lah, Man? Kampung-kampung ni luas. Betul. Dia tidak spesifik. Kalau luas, rujukan grade apa? 4 angka. 4 angka. Betul ke, bagus. cikgu? Betul. Okey. Kita nak tanya adik-adik, kita tentukan keempat-empat buah kampung ni apa rujukan grade 4 angka dia. Okey, kita bagi contoh kat sini.
Pertama, kita baca dulu garisan timuran. Lepas tu kita baca pula garisan utaraan. Kita mulakan yang pertama, Kampung Sawah. Siapa nak jawab? Okey, Kampung Sawah. Putri Marisha Amelin. Nama penuh dia. Oh, panjang cikgu. Panjang nama dia. Okey, silakan Putri Marisha Amelin. Soal mic tak on tu. Okey, jangan lupa onkan mic, Putri. Okey. RG Tak dengar. Sekali lagi, boleh? RG RG 60 33. 33. Ni 4 angka bagi Kampung Sawah adalah RG 6033. Kita tak tahu lagi betul ke salah. Okey. Kita simpan dulu. Betul. Kita pergi kepada Kampung Nibong. Okey. Siapa nak jawab? Kampung Nibong. Okey, Khalif. Silakan Khalif. RG 6233. 6233. Okey. Pun sama juga. Kita pegang jawapannya. Kita pegang kemas jawapan dia. Okey, kunci ke jawapan? Kunci. Okey, kunci. Kita pergi kepada Kampung Ayu. Ya. Sah, berebut. Ayu je berdua berebut. Okey, kita bagi pada Kam sebab Kam angkat tangan dulu. Okey, silakan Kam, Kampung Ayu. RG 6031. 6031. Okey, kita baca gerak bibir dia 1. Baik. Okey, kita simpan juga yang terakhir. Tak ada pilihan Fahim. Okey, Fahim Kampung Pulau. Okey, silakan Fahim. Fahim? Tak dengar Fahim. Jangan lupa onkan mic. Okey, Sekali lagi. Okey, mungkin dia tengah mencari jawapan. Okey, tak apa, tengok dulu. Okey, silakan Fahim. Okey, ada masalah ni ke? Okey. Okey. Tak dengar, mic tak bunyi. Okey. Tak apa cikgu, mungkin tak apa. sementara tunggu dulu. Sementara tunggu. Kita baca dulu jawapan yang 3 bagi tadi. Okey. Baik. Kampung Sawah tadi betul. Okey, yang dijawab oleh Putri. Yang Kampung Nibong tadi, Khalif jawab pun betul juga. Ya, tahniah. Okey, Kampung Ayu yang Kam jawab betul. Okey. Dan mungkin sekarang Fahim dah okey? Fahim dah okey, boleh jawab untuk yang terakhir, Kampung Pulau? Tak boleh jawab. Masih lagi dalam cuba masalah. tunjuk nombor, berapa nombor? Pakai jari. Kita pakai berapa nombor? Okey. Okey. 60 65 64 64, okey. 3 1 64 3 0. 3-0. Okey, betul. Sama macam cikgu Zaimi. Sama cikgu Zaimi. Okey, kita boleh aplikasi. Walaupun kita cakap, kita boleh gunakan bahasa isyarat. Itu tandanya kita boleh berkomunikasi. Kita boleh berkomunikasi dengan apa cara saja. Baik. Okey, betul. Jawapan Fahim tadi betul. Kampung Pulau tadi. Okey, 6430. Baik, tahniah kepada murid-murid kita. Dan berapakah ganjaran untuk mereka, cikgu? Setiap orang pastinya dapat 1 bintang. 1 bintang. Tahniah kepada Putri, Kam, Fahim dan juga Khalif. Baiklah, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. TV KPM. Kembali bersua dalam slot menengah rendah. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Zaimi Zainal Abidin dan juga Cikgu Muhammad Khairul Fitri Ahmad. Okey cikgu, dalam kita membaca peta topografi ini, kita perlu juga tahu tentang ciri fizikal dan juga budaya. Ciri budaya. Ya. Okey, silakan cikgu. Okey, saya teruskan. Okey, saya sering mendapat pertanyaan lah, cikgu, kenapa kita nak faham peta topografi ni, cikgu? Betul. Okey, apa kaitan dengan kehidupan kita? So saya selalu kata, okey, paling tenang kali kalau kita nak buat rumah. Baik. Kita nak buat rumah dalam satu kawasan tanah, lepas tu kita kena faham, kita cari peta
kawasan tempat tinggal kita tu kita faham dekat kawasan tempat tinggal kita ada tak kebarangkaian adanya wujud kawasan tanah tinggi yang berisiko berlakunya tanah runtuh. Itu kita perlu kaji dan kita baca peta ciri fizikal dengan ciri budaya ni, dia boleh membantu dalam kehidupan kita seharian. Bukan kata kita nak guna peta dalam hutan saja. Okey, saya teruskan. Hari kita tengok ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Apakah yang dikatakan dengan fizikal dan apakah yang dikatakan dengan budaya? Kita tengok yang pertama, pandang darat fizikal merujuk kepada pelbagai ciri semula jadi seperti bentuk muka bumi, saliran dan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Ni yang wujud secara semula, bukan buatan manusia. Dia memang ada. Sungai memang wujud secara semula jadi. Dia ada wujud di permukaan bumi. Adanya belukar, ada kontur ni merujuk kepada kawasan tanah tinggi. Kalau dalam peta topografi, kalau Lokman tengok dia ada garisan-garisan macam bulat-bulat itu adalah merujuk kepada kawasan tanah tinggi. Baik. Kalau tak ada, itu menunjukkan kawasan itu tanah pamah. Rata. Okey. Ada tasik, adanya rumput, ada hutan, ada paya nipah, ada paya bakau, ada tanjung, ada bukit, apa-apa ciri yang wujud di permukaan bumi yang semula jadi. Okey, bukan buatan manusia. Itu adalah ciri pandang darat fizikal. Okey, faham tak adik-adik di studio? Faham? Angguk? Belum faham? Okey, di rumah pun saya pasti anda juga turut faham dengan apakah yang dikatakan dengan pandang darat fizikal. Senang, yang wujud sendiri memang dah ada dah. Itulah fizikal. Betul. Okey, yang budaya pula. Okey, pandang darat budaya merujuk kepada ciri buatan manusia seperti guna tanah. Okey, ada penerokaan ke, ada kawasan yang diratakan, okey, ada yang kawasan yang dikorek, okey, kegiatan ekonomi penduduk, okey, maksudnya adanya kegiatan pertanian, okey, adanya pembinaan kawasan perumahan, adanya kemudahan sosial seperti pusat ibadat, adanya sekolah, adanya pejabat pos, balai, polis, macam-macam lah yang dibina oleh manusia, yang dibuat oleh manusia. Itu adalah pandang darat budaya. Okey, saya selalu ni terjumpa ni, kan, dia dikatakan semula jadi, tapi dia budaya. Macam mana tu cikgu? Dia dikatakan semula jadi, tapi sebenarnya dia budaya. Okey, saya nak tanyalah kalau pokok getah, pokok kelapa sawit, okey, pokok-pokok yang besar, pokok durian musim durian durian sedap okey, adakah dia fizikal atau budaya? Nak tanya. Fizikal atau fizikal budaya? Ke budaya? Pokok durian. Kam ada kebun durian ni. Kam. Okey. Kam fizikal ke budaya? Kalau pokok durian. Budaya. Budaya. Betul ke cikgu? Sebab apa budaya, Kam? Sebab apa? Kerana pokok durian ditanam oleh manusia. Sebab ditanam oleh manusia. Bukan dia tumbuh sendiri. Betul. Yang kalau sendiri itu fizikal. Macam tu padi. Kita nampak padi dalam peta, tapi itu adalah ciri budaya. Ditanam oleh manusia. Itu kadang-kadang murid-murid dia terkeliru sebab ini pokok mesti semula jadi. Tidak. Kerana ia ditanam oleh manusia. Baguslah Kam ni. Terbaik. Bagus Kam. Okey, kita tengok ini contoh-contoh ciri budaya. Ada jalan raya, jambatan, jalan kereta api, getah, masjid, kelapa sawit, kuil, padi sawah, tokong, gereja. Ini contoh-contoh. Banyak lagi yang lain yang saya paparkan di sini sebagai panduan kepada murid-murid untuk memahami apakah yang dikatakan dengan pandang darat budaya. Boleh faham Memang faham? Faham, murid-murid di rumah pastinya faham. Kalau faham, saya teruskan lagi. Boleh, cikgu. Dengan apakah yang perlu kita fahami berkaitan dengan peta topografi. Kita tengok perkaitan antara ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Ini yang kita boleh jadikan sebagai panduan untuk kita meneruskan kehidupan kita sebagai seorang insan di dunia ni. Kita faham apakah yang dikatakan ciri pandang darat fizikal dan kita kaitkan apa yang kita boleh buat dan kita hasilkan merujuk kepada ciri pandang darat budaya untuk kehidupan kita yang lebih selesa. Kalau kita kaji peta, saya nak buat ini dekat sini sebab apa? Saya nak buat itu di situ sebab apa? Kita tengoklah kaitan dia. Kalau tanah pamah, semua orang faham tanah pamah ini adalah ciri fizikal. Apa yang manusia boleh buat di kawasan tanah pamah adalah adanya buat kegiatan pertanian. Bolehnya kita bina jaringan pengangkutan.
kita boleh buat pertempatan. Pastinya semua orang nak duduk dalam rumah yang selesa. Betul. Okey, adanya kemudahan sosial seperti adik-adik, murid-murid yang bersama kita ataupun di rumah nak pergi sekolah. Adanya sekolah. Kalau sekolah bina di kawasan tanah tinggi. Betul, Susah. betul. Kan? Okey. Kita pergi pada tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey, itu adalah ciri fizikal. Apa yang kita boleh buat dengan tumbuhan semula jadi? Contohnya kita buat aktiviti pembalakan, kita boleh buat aktiviti pelancongan. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya adalah tanah tinggi. Tanah tinggi ciri fizikal. Apakah yang ciri budaya yang manusia boleh kaitkan dengan tanah tinggi? Kita boleh buat aktiviti pertanian. Dah lama dah tak pergi Canberra Highland tanah tinggi. Tapi tanah tinggi sesuai untuk aktiviti pertanian, tanaman, sayur-sayuran, bunga-bungaan awal sederhana. Okey, adanya pelancongan dekat situ. Contoh penginapan, kuasa hidroelektrik untuk pangan, saliran kita ada sumber air, paip saluran air, kita ada buat pengangkutan, contohnya jeti, pangkalan bot. Mungkin adik-adik yang menonton dari Sabah dan Sarawak, okay, mereka banyak menggunakan pengangkutan air, contoh naik bot, naik rakit, naik sampan untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okay, itu kaitan bagaimana saliran adalah ciri pandang darat fizikal boleh dimanfaatkan oleh manusia dikaitkan dengan ciri pandang darat budaya. Itu yang dikata perkaitan antara ciri pandang darat fizikal dengan ciri pandang darat budaya. Kita tengok dalam peta ada kawasan tanah tinggi. Takkan kita nak bina kawasan perumahan. Betul. Apa yang perlu kita buat? Kita ratakan dulu. Betul. Baru kita boleh bina kawasan pertempatan ataupun kawasan kediaman kita. Faham ke? Macam mana murid-murid kita? Faham? Senyum semua. Senyum. Di rumah pun senyum dekat tu. Angkat tanda bagus juga. Kita senyum nak bagi, nak tanyalah pengukuhan ni, kita nak bagi, nak pastikan murid-murid kita ni faham. Betul. Dapat apa yang kita sampaikan. Okey, kita tengok. Jelaskan perkaitan. Nak jelaskan sikit ni panjang sikit. Jelaskan perkaitan ciri fizikal dan ciri budaya dalam peta topografi di sebelah. Peta yang saya paparkan di slide ni. Apa yang murid-murid boleh kaitkan ciri fizikal dengan ciri budaya yang kita nampak. Biasanya dalam peta topografi, seperti yang ada dekat paparan, ada yang dekat dengan tangan saya ni. Okey, kita tengok apa yang boleh kita kaitkan dengan ciri pandang darat fizikal dengan ciri pandang darat budaya. Siapa nak mula dulu? Kita nak dengarlah pendapat adik-adik ni. Pendapat mereka ni bernas kadang-kadang. Okey, Khalif cikgu. Okay. Dekat tanah tinggi ada pertanian. Okey, adanya kawasan tanah tinggi. Betul ke kawasan tanah tinggi? Kita tengok dekat petunjuk ada kontur. Dekat kontur. Kontur tu menunjukkan kepada adanya kawasan tanah tinggi. Dia sebut ada pertanian. Pertanian apa kali? Apa yang ditanam? Getah. Getah. Macam mana kali boleh tahu getah? Ada dalam sistem. Ada kat petunjuk. Kat sini ada getah. Ada simbol getah. Okey, bagus Khalif. Okey, kita bagaimana dengan rakan-rakan yang lain? Adakah anda boleh bagi tafsiran sama macam kali bagi tafsiran? Okey, siapa nak? Serentaklah, ladies first. Okey, silakan Putri. Contohnya dekat Tanah Pamah ada jalan raya. Tanah Pamah adanya jalan raya. Macam mana Putri tahu ada kawasan Tanah Pamah? Ada dekat peta. Ada kat peta sebab kawasan tu tak ada kontur. Menunjukkan bahawa adanya kawasan Tanah Pamah ada jalan raya. Jalan raya dekat mana Putri? Di simbol dia tulis jalan raya yang garisan berwarna merah. Itu jalan raya. Kenapa jalan raya sesuai di kawasan dibina di kawasan Tanah Pamah? Kerana dia rata, senang. Kos yang kurang. Kita teruskan kepada tadi berebut dengan Kam. Kam. Silakan Kam. Tafsiran yang Kam boleh buat. Perkaitannya. Ada pertempatan. Ada pertempatan. Apa fizikal dia? Pertempatan budaya, fizikalnya? Ada sungai. Sungai, fizikal. Ada pertempatan mungkin disebabkan oleh penduduk perlukan sumber air. Sungai yang paling hampir, maka mereka bina kawasan pertempatan berhampiran dengan sungai. Dan manusia ni kena ada air. Baru kita boleh hidup. Bagus Kam yang terakhir Fahim. Fahim okey ke mikrofon anda? Boleh bercakap? Hello. Okey. Bagus. Okey dah. Teruskan Fahim. Dekat Tanah Pamah ada padi sawah. Dekat Tanah Pamah adanya padi sawah. Ada padi sawah dekat sini.
Okey, yang berwarna jingga-jingga tu. Maksudnya kawasan Tanah Pamah, fizikal dia sesuai ditanam dengan padi sawah. Padi sawah ni padi yang kita makan beras tu lah. Ya. Okey. Bagus. Keempat-empatnya layak mendapat bintang. Yang sama iaitu 1 bintang setiap Satu orang. bintang. Tahniah kepada Putri, Kam, Fahim dan juga Khalif. Okey, habis. Baik cikgu, mungkin sedikit rumusan terakhir untuk pembelajaran kita hari ini cikgu. Okey, rumusan ni kita faham tentang apakah yang dikatakan dengan peta topografi dan bagaimana kita nak menentukan kedudukan menggunakan rujukan grade 4 dan 6 angka. Lepas tu kita kaitkan bagaimana ciri fizikal dengan ciri budaya dan kita tengok tadi mula-mula tadi kita tertanya-tanya, sekarang kita dah faham berkaitan dengan peta topografi. Dan bagaimana cikgu menilai prestasi murid-murid kita hari ini? Kita tadi surprise kan? Kita nak tunjukkan. Jom kita lihat prestasi mereka. Berapa setiap orang mendapat 4 bintang kesemuanya. Ya, tepukan untuk diri sendiri. Tepukan kepada diri sendiri. Tepukan pastinya ada adik di rumah, dia ada bintang mereka sendiri. Pasti semua mendapat bintang yang sama macam adik-adik di studio dapat. Okey. Dan di manakah murid-murid kita Cikgu Fitri boleh dapatkan bahan pembelajaran kita bahan hari ini? pembelajaran boleh dilihat, boleh diteroka di portal Delima. KPM. Baik, terima kasih kepada Cikgu Muhammad Khairul Fitri Ahmad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman Bentong Pahang. Terima kasih juga kepada Cikgu Zaimi Zainal Abidin dan juga kepada murid-murid dalam talian juga yang menonton dari rumah. Saya Luqman Hakim mengundur diri. Ada rezeki jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.